Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tadi saya dah pergi mahkamah tadi tuan-tuan. Rupanya ada kes Najib juga berlangsung dalam mahkamah tu. Right. Najib pilih jawab soalan berkaitan ubah wang haram di mahkamah, kata pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat dalam kes ONMDB membaikkan Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa bekas Perdana Menteri itu memilih menjawab soalan mengenai tuduhan pengubahan wang haram dihadapinya di mahkamah kerana polis hanya merakam kenyataan setelah beliau didakwa. For Women daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial berkata, beliau mengambil kenyataan Najib pada 3 Oktober, kira-kira 2 minggu selepas Najib dibawa ke mahkamah untuk dituduh. Fuk berkata beliau menyoal Najib sebanyak 75 soalan, termasuk 21 tuduhan pengubahan wang haram. Tetapi Najib memberitahu bahawa beliau hanya akan menjawab soalan itu di mahkamah. Peguam Syafiq Abdullah kemudian bertanya kepada Fuk untuk mengesahkan sama ada Najib menyebut bahawa dia memilih untuk menjawab tersebut di mahkamah. Dengan berkata ini bertentangan dengan prinsip undang-undang bagi beliau menjawab soalan setelah didakwa. Saksi menjawab, ya. Beliau, Najib berhak untuk menggunakan hanya untuk jawab di mahkamah soal Syafi'i. Fuk bersetuju dengan cadangan tersebut. Syafi'i kemudian menyoal pegawai polis sama ada beliau menerima arahan dari pihak atasan untuk bertanya kepada Najib mengenai tuduhan pengumpulan wang haram. Fuk memberitahu mahkamah bahawa tidak ada arahan seperti itu. Sebagai pegawai penyiasat, saya punya tanggungjawab untuk bertanya soalan-soalan tersebut walaupun beliau sudah didakwa. Fuk juga berkata bahawa dana ONMDB telah diubah wang haram di seluruh dunia dengan sebahagian daripada wang itu dipindah ke Malaysia dalam akaun M-Bank yang berakhir dengan digit 694. Fuk juga berkata dana ONMDB diseleweng di seluruh dunia. Katanya hasil haram dari akaun 694 kemudian dipindah ke pelbagai entiti, parti politik dan individu. Okey. Dalam kes yang sama juga tuan-tuan, itu teknikal lah. Dalam kes yang sama tadi, Datuk Seri Saifuddin Nasution menyatakan berkenaan kes Azilah. Azilah sekarang ini sebagai banduan akhir berada di penjara Sungai Buloh sedang menunggu hukuman gantung. So bila ditanya tentang kes Azilah, macam saya kata malam tadi, sekarang ini dia memohon proses pengampunan diraja, pengampunan diraja. Tetapi dalam masa yang sama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selama lebih 1,000 ahli banduan akhir sedang menunggu hukuman gantung berpeluang sekarang ini untuk pergi kembali ke mahkamah dan melihat kes itu kembali. Kenapa? Sebab terdapat perubahan undang-undang berkaitan dengan hukuman mati mandatori. Sebelum ini, akta-akta yang berkaitan mati mandatori seperti bunuh, dadah 32B akta dadah berbahaya dan juga sewaktu dengannya. Sebelum ini, ayat yang digunakan adalah mandatori. Maksudnya, cukup syarat di dalam akta tersebut, tak ada hukuman pilihan melainkan mati. Itu maksud mandatori. So, setelah perkataan itu dibuang, bermakna hukuman mati itu masih ada. Cuma perkataan mandatori itu tak ada. So, dia bergantung kepada budi bicara hakim. Maka 1,000 lebih kes tersebut boleh dibawa balik masuk ke mahkamah, dibicarakan. Dia dibicara kepada fakta tak boleh dah. Tetapi diminta dibicarakan kepada hukuman. Yang tu dibenarkan. Dan saya rasa Azilah wajar melihat perkara tersebut sebagai peluang untuk nak beliau sekurang-kurangnya kalau sekiranya tak ada hukuman gantung maksudnya tak dikenakan hukuman gantung, maka penjara seumur hidup. Okay, alright. Nah, apa kaitan pula dengan cerita Najib tadi? Saya kata ini berkaitan dengan kes Altan Tuya. Tak ramai orang tahu kes Altan Tuya ni. Kes Altan Tuya melibatkan Datuk Seri Najib Razak dan juga Razak Baginda. Datuk Seri Najib Razak dan Razak Baginda. Arahan tersebut kita tahu bukan dilakukan oleh Azilah, bukan dilakukan oleh Sirul. Maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh Azilah dengan Sirul, tetapi arahan itu bukan dilakukan oleh mereka. Kalau kita biasa dengan criminal procedure, criminal law, dia ada 3 elemen yang perlu. Ini US punya, UK dengan Malaysia tak pakai. MOM. MOM ni apa? Motif, opportunity dan juga means. Means ni kaedah, cara untuk dia nak lakukan jenayah. Opportunity, peluang, betul. Dia bawa ke masa tu ke tepi hutan dan sebagainya. Tetapi apa motif dia? Yang tu jadi persoalan. 2 orang pegawai polis UTK tiba-tiba membunuh seorang wanita warga asing. Atas sebab apa? Dan mereka mengatakan bahawa mendapat arahan daripada pihak atasan kerana katanya itu adalah ejen asing yang perlu dihapuskan. Now, timbul persoalan, siapa yang memberi arahan? Apa jadi pada ketua yang memberi arahan tersebut? Itu persoalan-persoalan yang sampai sekarang kita tak jawab. Dan PI, Private Investigator yang menyiasat perkara ini, PI Bala telah meninggal dunia. Sakit jantung. Well, kita put 2 by 2 together, fikirlah sendiri. Alright, so itu kita Najib. Semua yelah, benda-benda ini menghantui kembali cerita-cerita.